Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih para pendengar semua kerana sudi meluangkan sedikit masa dalam sekitar 10 ataupun 15 minit untuk sama-sama kita mendengar apa yang ingin saya kongsikan pada hari ini mengenai Al-Quran dan apa yang dijanjikan kepada orang yang membacanya, menghafal dan mengamalkannya. InsyaAllah apa yang saya kongsikan berdasarkan daripada hadis-hadis yang sahih. InsyaAllah kalau berlaku kesalahan, saya sedia menerima teguran daripada tuan-tuan semua. Okey, baik. Pertama sekali, syukur kepada Allah. Saya ingin mengajak diri saya dan juga tuan-tuan semua untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih di atas segala nikmat yang dikurniakan selama hidup kita ni. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bahagia hidup di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana yang kita biasa dengar daripada alim ulama, kan, kalau syukur ni dia mesti ada tiga. Apa yang kita belajar syukur ni mesti ada tiga benda. Yang pertama, dia ucapkan dengan kata-kata dia, dengan mulut dia, terima kasih, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang kedua, dia rasa dalam hati dia betul-betul rasa berterima kasih Allah dapat kesihatan, keamanan selama ni. Yang ketiga, dia menggunakan nikmat yang diberi itu untuk ke arah kebaikan. Jadi kalau orang yang bersyukur, dia mesti dia buat tiga ni, syukur, mesti tiga ni. Mudah-mudahan dengan dia bersyukur, dia buat tiga ni, Allah menambah lagi nikmat kesihatan, dengan nikmat kesihatan, keamanan selama ni. Sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Quran, yang biasa kita dengar dan kita tahu sudah maksud dia apa, la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur aku akan tambah lagi. Okay. Baik. Ibnu Qayyim Al-Asqalani juga dia kata, dia bagi tahu, kalau orang yang bahagia ni, orang yang ingin bahagia hidup di dunia ni, kalau dia betul-betul ingin bahagia, dia rasa bahagia, dia kena ada tiga benda ni. Yang pertama, syukur tadi. Dia kena rasa syukur dengan apa sahaja yang diberikan. Yang kedua, dia kena bersabar di atas musibah yang menimpanya. Yang ketiga, dia kena istighfar, banyakkan istighfar di atas kesalahan dosa yang dilakukan. Kata Ibnu Qayyim, kalau orang yang ingin bahagia, dia mesti ada tiga ni. Okey, syukur, sabar dan istighfar. Syukur, sabar, istighfar. InsyaAllah kalau ada tiga ni, dia akan bahagia. Okey, sama-sama kita pegang ya tiga benda ni. Okey, baik. Yang mengenai berbalik kepada tajuk kita Al-Quran, iaitu berdasarkan hadis yang biasa kita dengar, walaupun hadis ni sedikit lemah dia punya sanad dia, saya terbaca dalam irsyad hadis yang dikarang dalam portal rasmi Mufti Wilayah Persekutuan, hadis afdalul ibadati ummati qiraatul Quran. Sebaik-baik amalan umatku ialah sebaik-baik ibadah umatku ialah membaca Al-Quran. Hadis ni diriwayatkan daripada Al-Baihaqi dalam Syu'ab Iman. Okey, walaupun hadis ni sedikit lemah melalui dua perawi yang dipertikaikan, apa yang saya baca dalam irsyad hadis lah, Mufti kata dari segi makna dia tu, kita boleh jadikan sebagai pegangan fadail amal berdasarkan maknawi makna yang terdapat daripada hadis tu melalui apa yang dinyatakan dalam Al-Quran sendiri dalam surah Al-Fatir ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna
yarjuna tijaratan lan tabur. Okey, maksudnya sadaqallahul azim. Maksud ayat ni ialah sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, wa aqamus salah, dan tetap mendirikan solat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan dia menginfakkan menginfakkan rezeki yang Allah berikan tu secara sembunyi dan juga secara terang-terangan, macam Ustaz Abil Iu kan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka tu mengharapkan satu perniagaan yang tidak ada ruginya. Okey. Baik, tiga tadi Allah sebutkan, orang yang baca Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus solah, dan menginfakkan. Okey, tiga ni kita tanda dalam hidup kita. Kita kena sentiasa istiqamah, hari-hari kita buat benda ni, insya-Allah. Okey. Kenapa Allah cakap perniagaan yang tidak ada ruginya? Sebab apa? Bermodalkan kita membaca Al-Quran tu, kita luangkan masa kita baca Al-Quran tu, tidak akan rugi. Sebab apa? Ganjaran yang dijanjikan tu ganjaran yang sangat besar, iaitu tidak lain tidak bukan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan sekadar kita sebut syurga, tapi tingkat-tingkat syurga tu, tingkat-tingkat syurga yang Allah janjikan dalam hadis yang lain. Nabi SAW bersabda dalam riwayat At-Tirmizi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wal lamun harfun, wa mimun harfun. Okey. Hadis ni hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Jadi kita boleh pegang sebagai dalil untuk kita, pegangan kita. Okey. Maksud hadis ni ialah siapa sahaja yang baca Al-Quran, siapa yang baca satu ayat daripada kitab Allah, satu huruf daripada kitab Allah, falahu bihi, maka baginya dengannya tadi, dengan pembacaannya tadi, hasanatun, satu kebaikan. Dan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalih, dan satu kebaikan tu digandakan dengan 10 kebaikan, 10 ganjaran. La aqulu alif lam mim satu huruf. Nabi cakap bukan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi bermaksud di situ tiga kebaikan, ataupun 30 pahala, ganjaran pahala. Jadi cuba bayangkan kalau kita baca bismillah saja. Bismi tiga huruf, bismillah perkataan Allah 4 huruf. Jadi 7 sudah, 70 pahala. Baru bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca satu muka surat, berapa banyak. Dan juga ganjaran pahala ni, orang yang baca Quran ni, syurga yang macam mana yang dia dapat. Okey. Dalam riwayat Bukhari, ada saya terbaca dalam apa yang saya baca dalam satu portal yang dikarang oleh Ustaz Dr. Zahazan, tak silap. Dalam YouTube pun ada juga Dr. Zahazan, dia ada huraikan mengenai tingkat-tingkat syurga di akhirat sana, kelebihan khusus kepada orang yang baca Al-Quran. Okey. Dalam riwayat Ustaz Zahazan bagi tahu, dia sampaikan hadis ini daripada riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Di syurga ni, maksud hadis tu, yang maksud hadis yang dia kongsikan tu, di syurga ni terdapat 100 tingkat. Setiap tingkat tu jarak dia 100 tahun perjalanan. Setiap syurga tu dia ada 100 tingkat, dan setiap tingkat tu, setiap satu tu 100 tahun perjalanan. Cuba bayangkan. Tapi dalam hadis lain, ada hadis lain juga mengatakan tingkat syurga ni melalui ayat-ayat mengikut bilangan ayat Al-Quran. Sebagaimana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dikatakan kepada seorang hafizul Quran, ketika dia ingin masuki syurga tu,
bacalah dan naiklah. Bacalah dan naiklah ke syurga, maksudnya baca dulu masuk, naiklah ke syurga. Lalu dia membaca Al-Quran dan naik satu tingkat setiap selesai membaca satu ayat. Satu ayat dia baca, setiap satu ayat tu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, setiap satu ayat tu satu tingkat. Demikianlah seterusnya. Berapa ayat yang dia hafal, sampai situlah dia punya syurga. Jadi mudah-mudahan kita dapat kita dapat ambil manfaat daripada hadis ni. Dengan kita melazimi istiqamah membaca setiap hari, dengan istiqamah walaupun sedikit, walaupun kita baca satu helai ke satu hari, insya-Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang yakin, yang bersemangat untuk terus beramal ibadah, dan menjadi orang yang bahagia hidup di dunia dan juga di akhirat. Dalam riwayat yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha juga, sungguhnya jumlah tingkat syurga adalah sejumlah bilangan ayat Al-Quran. Maka siapa yang masuk syurga daripada penghafalan Al-Qurannya tu, maka nescaya tidak ada yang melebihinya tingkat syurga. Hadis ini diriwayatkan daripada Ahmad. Ibnu Hajar juga menyebut, Ibnu Hajar Al-Asqalani, jarak antara satu tingkat ke tingkat berikutnya sama dengan jarak perjalanan 100 tahun. Atau Ibnu Hajar dia cakap dia bagi tahu maksud jarak 100 tingkat syurga tu ada dua maksud. Maksud jarak antara satu tingkat ke tingkat berikutnya sama dengan jarak perjalanan 100 tahun, atau sama jarak antara langit dengan bumi. Bukan langit yang dekat sini, langit yang pertama. Kita biasa dengar kan langit pertama seolah-olah sebentuk cincin di atas padang pasir yang sangat luas. Begitu juga beza langit pertama dengan yang kedua. Itu dia punya jarak dia, keluasan dia. Dan Ibnu Hajar cakap maksud yang kedua tingkat syurga tadi, pengertian maknawi iaitu tingginya kedudukan seorang pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dua maksud Ibnu Hajar. Ibnu Hajar sebut dua maksud tingkat tu. Yang pertama jarak 100 tahun antara langit dan bumi. Yang kedua kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penghuni syurga tingkat yang tinggi ni, tingkat tinggi syurga, dilihat daripada tingkat syurga yang bawah ni seolah-olah bagaikan bintang-bintang yang bertebaran di ufuk langit. Macam kita tengok bintang di malam hari. Hadis ni diriwayatkan daripada Ahmad. Kita tengok bintang di malam, tengok cantik kan, jauh. Begitu perumpamaannya. Orang yang di bawah, syurga yang di bawah dengan syurga yang di atas. Okey. Baik. Ada juga hadis yang menceritakan tentang syurga manusia yang paling syurganya itu yang paling bawah, yang paling orang yang terakhir masuk syurga. Begitulah maksudnya. Dia akan masuk syurga dan mendapat 2 orang sahaja bidadari. Tapi dia punya kenikmatan tu, syurga tu 10 kali besar dunia ni. 10 kali dunia ni. Okey. Hadis yang ceritakan tentang ni diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penghuni syurga yang paling rendah kedudukannya adalah seorang yang wajahnya dipalingkan daripada neraka. Maksudnya dia masuk neraka dulu, tapi disebabkan iman dia kembali kepada Allah mengampunkan dia masuk ke syurga semula kan. Dia akan dimasukkan ke dalam syurga dengan iman yang dia ada tu. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Khudri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya penghuni syurga yang paling rendah kedudukannya adalah seorang yang wajahnya dipalingkan dari neraka ke arah syurga, dan Allah mengurniakannya sepohon pokok yang sangat rendang daunnya. Maksudnya pokok yang cantik lah kan, rendang kan. Nah, lalu dia berkata, Allah memberiku sebatang pohon tempat aku berlindung, berlindung ini.
Dan hadis ini panjang. Lepas tu disebutkan juga pada ayat hadis yang berikutnya. Lalu Allah mengingatkannya, mintalah apa-apa, ini ke itu ke, minta saja. Lepas tu dia minta macam-macam yang dia minta. Lepas tu setelah habis yang dia minta tu, ketika keinginannya habis, Allah SWT firman kata, itu semua untukmu. Lepas tu selain ada 10 kali ganda lagi seumpamanya. Sabda Rasulullah SAW juga, lalu dia masuk ke rumahnya di syurga tadi, dan disusuli dengan dua orang isteri, iaitu bidadari syurga. Lalu berkata, bidadari tersebut kata, segala puji bagi Allah yang menghidup kamu untuk kami. Bidadari cakap, segala puji dia, maksudnya bidadari itu pun bersyukur dapat suami yang tadi tu, yang masuk syurga tu. Segala puji bagi Allah yang menghidup kamu untuk kami dan yang menghidupkan kami untukmu. Lepas tu orang tadi kan dia cakap, wih, ada bidadari yang sangat mencintainya kan, dia sampai cakap macam tu. Lepas tu yang masuk syurga tadi, yang last masuk syurga tu, syurga yang paling bawah tu, dia cakap, maka orang itu berkata, tidak ada seorang pun yang menerima pemberian sepertiku ini. Hadis riwayat Muslim. Okey. Walaupun dia dapat syurga yang paling bawah, yang paling bawah, maksudnya syurga yang tingkat yang paling bawah, tapi dia cakap, tak ada seorang pun yang dapat macam aku ni. Maksudnya dia rasa dia yang paling banyak Allah kurniaan. Tapi dia tak tahu betapa tinggi lagi, banyak lagi syurga-syurga yang di atas. Jadi betapa nikmatnya syurga Allah bandingkan dengan syurga yang paling bawah. Itu pun syurga yang 10 kali besar dunia ni. Okay, jadi mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada hari ini mendapat manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan semua. Jadi apa yang khabar-khabar berita yang disampaikan daripada melalui Al-Quran, daripada hadis, jadi kita kena yakini supaya menjadi orang cakap, kata Buya Hamka, ulama Indonesia kan, dia cakap apa, kepercayaan kita kepada hari akhirat ni menjadi ubat kepada hati kita ni dengan cabaran dunia yang penuh kepalsuan, yang penuh kekecewaan ni. Itu kata Buya Hamka. Jadi kita kena yakin apa yang disampaikan melalui Al-Quran dan juga hadis, supaya menjadi kebahagiaan kepada hati kita untuk kita terus beramal. Okey, insya-Allah terima kasih semua. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan mendapat manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.